Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai murid-murid semua. Apa yang kita nak belajar pada hari ini iaitu reka bentuk dan teknologi tahun 5. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu 5.0 aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Kita tengok kepada standard kandungan 5.1, reka bentuk produk menggunakan teknologi boleh baharu. Okay, apa yang kita nak belajar pada hari ini iaitu 5.1.5 menerangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk menggunakan tenaga boleh baharu. Sekarang kita pergi kepada menyediakan alatan dan bahan. Okay, sebenarnya alatan dan bahan yang digunakan adalah berbeza-beza mengikut jenis projek. Bagi menghasilkan kipas solar, alatan dan bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Okay, apa yang cikgu nak bagi tahu pada hari ini iaitu menyediakan alatan dan bahan. Okay, alatan dan bahan yang pertama iaitu gunting serbaguna. Okay, sebenarnya gunting lebih baik daripada pisau untuk beberapa penggunaan, seperti memotong rencana akhbar maupun gambar. Gunting memiliki dua bilah yang tajam menggunakan prinsip tuas. Sebahagian besar jenis tidak terlalu tajam di sini. Gunting boleh untuk memotong bot lekap. Okay, menyediakan alatan dan bahan yang seterusnya iaitu pisau boleh laras. Okay, sebenarnya pisau boleh laras digunakan untuk memotong bot infra. Pisau jenis ini membolehkan kita untuk melaraskan mata pisau keluar apabila hendak digunakan dan melaras mata pisau masuk apabila sudah digunakan. Okay, sebenarnya kelebihan pisau ini lebih selamat apabila kita berada dalam keadaan cuaca atau di sekeliling dan atau tanpa sedar dengan keadaan sekeliling kita. Alatan yang seterusnya ialah pensel. Sebenarnya pensel ini biasanya digunakan untuk membuat lukisan, membuat lakaran dan menanda sesuatu bahan semasa kita hendak membuat sesuatu produk, iaitu kita akan buat menghasilkan kipas solar. Alatan yang seterusnya iaitu pelucuk wayar. Setelah anda meletakkan wayar di kepala dengan tepat dan menekan pemegangnya, pelucuk itu mencekam wayar dan memotong penebat tersebut dan melepaskannya sepenuh dari wayar. Semuanya dalam satu bentuk pelucuk wayar yang dilucukkan sendiri. Alatan yang seterusnya iaitu pembaris keluli. Sebenarnya pembaris keluli ia berfungsi untuk mengukur dan memindahkan tanda jarak pada bahan projek. Alatan yang seterusnya iaitu pemutar skru pilih. Okay, ia berfungsi untuk mengetatkan dan melonggarkan skru pilih pada bongkah penyambung. Alatan bahan yang seterusnya iaitu alas pemotong. Sebenarnya alas pemotong bertujuan untuk melapik bahan untuk kita potong dengan menggunakan pisau. Sekarang kita akan tengok kepada penyediaan bahan. Menyediakan bahan. Okey, apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek kamu? Apakah kegunaannya? Okey, bahan yang pertama iaitu bot lekat. Bot lekat. Ia berfungsi untuk membuat bahagian tapak projek, iaitu projek yang kita akan buat tenaga solar, kipas yang menggunakan tenaga solar. Bahan yang kedua iaitu bot inspira. Bot inspira ini
sebenarnya untuk membuat bahagian badan projek. Sekarang kita akan tengok bahan yang seterusnya, iaitu panel solar. Sebenarnya panel solar inilah yang merupakan bahan yang utama. Ia sebenarnya berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. Dan sekarang kita akan buat satu projek iaitu menggunakan panel solar, dan kita akan menghidupkan kipas menggunakan tenaga solar. Bahan yang seterusnya iaitu wire. Wire sebenarnya ia menghubungkan komponen elektrik dan mengalirkan arus elektrik. Sekiranya wire ini terputus, maka pengaliran arus elektrik tidak akan berlaku. Batang aiskrim juga digunakan untuk mengukuhkan bahagian tapak projek, iaitu projek kipas tenaga solar. Bahan yang seterusnya iaitu switch. Ini contoh switch lah. Sebenarnya switch ini adalah untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Apabila kita pasang je switch, masuk di sini penyambungan litar elektrik akan berlaku. Bahan yang seterusnya iaitu glue sentuh. Sebenarnya ia berfungsi untuk mencantumkan kepingan bahan yang telah dipotong. Sekarang kita akan tengok bahan yang selanjutnya iaitu rod perekat panas dan pistol perekat panas. Sebenarnya rod perekat panas digunakan bersama-sama dengan pistol perekat panas. Bahan ini boleh didapati dalam bentuk rod bulat dan pelbagai saiz. Pistol perekat panas akan mencairkan rod perekat panas menjadi glue, dan glue cair ini digunakan untuk merekat bahan sama ada yang sama jenis atau berlainan jenis. Ini contohlah gambar pistol perekat panas. Dan yang sebelah atas ini adalah rod perekat panas. Apabila kita sambungkan ia dengan elektrik, dan kita akan letak dia dekat belakang sini, rod perekat panas, dan ia akan jadi, dan kita boleh gunakan untuk mencantumkan bahan-bahan yang kita akan buat projek. Sekarang kita akan tengok kepada bahan yang seterusnya iaitu bongkah penyambung. Sebenarnya bongkah penyambung ini menyambungkan dua wire atau kaki komponen. Bahan yang seterusnya ialah motor. Sebenarnya motor ini merupakan bahan yang utama untuk menghasilkan projek kipas haba, dan daripada motor lah akan menggerakkan satu-satu kipas. Sebenarnya motor ini menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Selepas motor, kita akan tengok kepada kipas. Sebenarnya kipas juga merupakan bahan yang utama. Ia sebenarnya untuk menggerakkan udara apabila disambungkan dengan motor. Sekian, terima kasih untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi di tajuk yang akan datang, iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Apa yang cikgu nak sampaikan di sini iaitu kita akan buat satu projek, iaitu projek menggunakan tenaga solar untuk menghidupkan kipas.